Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Azwar bin Muhammad Hamzah, A168191. InsyaAllah akan membentangkan satu tajuk berkenaan kewajipan mengambil vaksin menurut siasat syariah. Pembentangan dan juga pembincangan ini adalah di bawah subjek siasat syariah PPPG 3113. Baiklah, sebelum saya pergi lebih mendalam berkenaan tajuk yang saya akan bentangkan, eloklah saya perkenalkan dulu apa perkara yang akan dibincangkan. What is the topics for the discussion? Okey, yang pertama iaitu adalah pengenalan vaksin, semua yang berkaitan dengan pengenalan vaksin dan seterusnya. Pengenalan siasat syariah, kita akan kenal dulu apa itu siasat syariah. Seterusnya, pandangan fiqh dan golongan berautoriti serta pihak berwajib berkenaan vaksin menurut siasat syariah. Seterusnya, isu dalam pengamalan serta isu anti vaksin, dan yang terakhir iaitu kesimpulan, insya-Allah. Baik, kita akan pergi satu persatu berkenaan ini. Okey, yang pertama iaitu definisi vaksin. Okey, maka kita kena kenal dulu apa itu vaksin sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan isu yang seterusnya. Yang pertama iaitu vaksin adalah it's one of the injection that can provide protection to our body, for our body. Ia adalah sejenis satu suntikan yang memberi perlindungan ataupun daya ketahanan ke atas badan kita lah. Seterusnya, ia mengandungi antigen dari sebahagian bakteria yang dilemahkan. Ia juga berfungsi untuk merangsang sistem daya ketahanan, yakni immunity terhadap jangkitan penyakit. Seterusnya, saya juga sertakan contoh-contoh vaksin yang boleh kita lihat. Antaranya di sini mRNA keluaran Pfizer BioNTech yang menghalang daripada, yang menjaga badan kita, protect daripada penyakit COVID-19. Ini salah satu antara contoh yang boleh saya sertakan. Untuk lebih lanjut boleh lihat website KKM lah, Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, di sini juga saya letakkan iaitu contoh jadual imunisasi kebangsaan KKM, yang mana kalau kita lihat kitaran ini adalah sehingga tingkatan 3 iaitu 15 tahun, tapi ini adalah sebahagian saja. Untuk lebih lanjut boleh cek dan juga lihat dalam website jadual imunisasi kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, baik. Berkenaan dengan hukum vaksin pula, segala hukum yang berkaitan dengan perubatan seperti vaksin perlu dilihat dari sudut intipati kandungannya. Jika kandungan yang digunakan adalah harus atau ada kesan yang bermanfaat, tiada syak lagi ianya jatuh hukum harus, maka dibolehkanlah di sisi syarak. Sebab apa? Dia menggunakan kandungan yang harus. Jika kandungannya harus tapi boleh akibat mudarat yang banyak berbanding manfaat, maka haram, jatuh hukum haram, dilarang kerana memudaratkan diri. Jika kandungannya ada bahan haram seperti najis tetapi boleh dirawat atau melalui proses istihalah, yakni proses penyucian, maka dibenarkan kerana proses transformasi ataupun perubahan kandungan, kerana proses transformasi dan perubahan kandungan yang terdapat di dalamnya. Seterusnya, kita akan pergi kepada definisi siasat syariah. Siasat syariah ini adalah setiap tindakan yang asasnya adalah bertujuan untuk peroleh kebaikan, dan ianya juga adalah satu tindakan pemerintah untuk sesuatu kemaslahatan atau kepentingan umat Islam, atau tindakan undang-undang atau hukuman atau takzir yang dilaksanakan bagi sesebuah negara. Perkara yang wajib dilaksanakan, siasat syariah ini adalah satu perkara yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kerana golongan ini yang menentukan keputusan bagi sesuatu penyelesaian masalah ataupun sesuatu masalah yang timbul dalam masyarakat, dalam rakyat bawah jajahannya, ataupun masalah yang timbul bagi sebuah negara keseluruhannya, secara keseluruhannya. Okey. Seterusnya, kita lihat pula peranan siasat syariah dalam kewajipan mengambil vaksin. Yang pertama, ianya adalah suatu elemen atau kaedah mengurus kemaslahatan manusia mengikut ketentuan syarak. Yang kedua, mewajibkan pengambilan vaksin berdasarkan kaedah fiqh dan pandangan pihak autoriti. Dan seterusnya iaitu pengurusan yang berlaraskan akal, polisi dan kebijakan pemerintah, yakni istilah lain kita boleh sebut iaitu siasah aqliyah. Yang mana
ketiga-tiga ini dapat kita lihat bahawa wujudnya peranan dalam wujudnya peranan siasat syariah dalam isu vaksin ini. Okey, seterusnya vaksin dari sudut pandang fiqh pula. Jika kita lihat segala keputusan yang dikeluarkan oleh ulama, pastinya ada satu kaedah ataupun satu tata cara yang perlu dilalui, ataupun orang kata satu disiplin ilmu yang perlu dilalui. Yang pertama, jika kita lihat daripada sudut pandang fiqh, kaedah yang pertama iaitu digunakan la darar wa la dirar, iaitu tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan yang lain. Penjelasan kaedah, jika kita lihat ada seseorang yang menyatakan suntikan vaksin memberi kesan buruk pada seseorang itu, maka perbuatan berkata itu adalah dilarang jelas, kerana jika kita melarang seseorang untuk mendapatkan vaksin, kita telah menghalang dia untuk mengelak daripada mudarat tu lah. Maknanya kita telah memberi mudarat kepada dia. Seterusnya iaitu kaedah yang kedua, ad-darar yuzal, iaitu kemudaratan itu perlu disingkirkan. Penjelasan kaedah, dengan suntikan vaksin juga merupakan cara atau langkah berjaga-jaga, precaution, untuk menyingkirkan kemudaratan. Okey, seterusnya iaitu sokongan daripada pihak berautoriti ataupun pihak berwajib. Melalui fatwa negara, mesyuarat khas Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam MKI yang kali ke-10 yang bersidang pada 3 bulan 12 2020 menyatakan fatwa berkenaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Manakala fatwa luar negara pula, kenyataan daripada Darul Ifta Al-Misriyah bahawa pengambilan vaksin merupakan suatu perkara yang dituntut oleh syarak kerana satu jenis dari rawatan pencegahan. Pandangan ulama sebagian, antaranya ialah Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, menyatakan mengambil vaksin adalah suatu kefarduan yang bersifat agama, bahkan ia suatu kewajipan yang bersifat Islami. Dapat kita faham bahawa mengambil vaksin ini adalah satu tuntutan dalam agama. Baiklah, seterusnya isu dalam pengamalan ataupun proses untuk melaksanakan vaksin ini, hadirnya siasat syariah sebagai kaedah yang mengurus kefahaman serta pengamalan berkaitan vaksin. Seperti contoh, pengurusan siasat yang ditunjuk oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang menasihatkan orang awam agar tidak terpedaya dengan sebarang iklan, klaim atau menuntut pencegahan dan rawatan di internet melainkan sumbernya daripada KKM. Kerajaan sentiasa menasihati agar mendapatkan maklumat dari sumber rasmi dan sahih berkenaan situasi pandemik, khusus berkenaan vaksin agar tidak tercetus kepanikan sosial. Baiklah, jika kita lihat, pastinya dalam vaksin ni ada isu anti-vaksin, orang yang tak suka vaksin lah. Golongan ini kebiasaannya daripada kalangan bijak pandai yang mampu memperdaya masyarakat dengan alasan dan hujah yang digunakan. Alasan yang sering digunakan adalah berkaitan dengan kandungan yang ada dalam vaksin yang tidak selamat dan mendakwa vaksin merupakan satu agenda konspirasi. Okey, daripada Dr. Hanafiah Bashirun, pakar kesihatan awam, menukilkan bahawa golongan ini, mereka ini dianggap sebagai satu ancaman kepada negara dalam melaksanakan program imunisasi kebangsaan serta dalam mengekang penularan wabak ini. Mereka ini dianggap sebagai satu penghalang yang paling besar. Sebab nak mengekang wabak ini adalah satu perkara yang sangat besar, tapi ada pula ancaman dan juga penghalangnya lagi, iaitu anti-vaksin. Baiklah, secara kesimpulannya, dapat kita faham bahawa wujudnya peranan siasat syariah dalam memastikan proses vaksinasi berjalan lancar. Program imunisasi ini merupakan satu langkah yang diambil oleh pihak kerajaan atau berwajib ke atas rakyatnya berdasarkan kaedah fiqh yang digunakan, tasarruful imam ala ra'iyati manutum bil maslah. Maksudnya, polisi ataupun tindakan pemerintah itu tertakluk kepada kemaslahatan rakyat. Pihak berkuasa memiliki hak berdasarkan tuntutan siasat syariah untuk mewajibkan program imunisasi ke atas rakyat yang berada di bawah wilayah kekuasaannya. Semoga usaha serta peranan yang dimainkan oleh pihak berwajib dengan mengaplikasikan kaedah siasat ini dalam isu vaksin akan berjaya dengan cemerlang. Jadi itu saja daripada saya. Dapatlah memang kita faham bahawa isu vaksin ini sangat luas dan sangat suatu perkara yang perlu dibincangkan lebih lanjut. Itu saja daripada saya. Terima kasih, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.